Tapi masanya juga cukup ranom untuk kita berfikir lebih daripada yang selama ini dilihat oleh pimpinan-pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional zaman dulu-dulu. Kita mengimport makanan 60 bilion tiap-tiap tahun. Semua kita import. Jadi sekarang baru kita rasa teruknya, sesaknya kita ini bila ada masalah ekonomi global, mata wang jatuh merudum, ekonomi pula teruk, harga barang naik kerana barang makanan kita itu kita import. Bila mata wang naik, harga barang juga naik, maka kita sendiri merasa beban dia bila harga makanan dan sebagainya naik. Berbeza mengenai mengusahakan aktiviti pertanian makanan berbanding dengan perladangan komoditi seperti kelapa sawit. Mengusahakan perladangan makanan tidak memerlukan tanah beratus ribu ekar yang besar untuk mencapai skala ekonomi pada kos yang baik. Orang tanam sayur 10 ekar okey. Tanam makanan yang diperlukan kalau kena pada pasaran setempat dia, tanpa kita bergantung terlalu banyak kepada luar negara, nak hantar luar negara, semua nak proses macam kelapa sawit, 10 hektar cukup. Sebab itu pandangan saya, saudara-saudari. Saya pun tak nak tarik panjang, 11.39, kita berhenti 11.45. Sebab saya pun beritahu juga Tuan Syed tadi, sebenarnya kalau boleh, saya dah mula nak kurangkan sikit supaya ceramah kita habis sekitar 11.30 ke 11.45. Sebab saya nak balik rumah supaya saya sempat tengok anak saya pergi sekolah esok. Kan? Kita semua ada anak nak pergi sekolah esok. Kan? Jadi saya nak tutup begini. Sekarang ini, semua orang tahu bahawa antara kesilapan dan bala besar yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional berpuluh tahun dan juga sekarang ni kerajaan keluarga 69 Kluknek ni, yang saya pun tak tahu yang mana satu ni, ialah pergantungan kepada bahan import makanan yang dah tak boleh kita tanggung dah. Mata wang kita mungkin jatuh RM5 menjelang pertengahan tahun depan. Ekonomi tak naik. Kalau ekspor kita tak tukar supaya bahan makanan itu kita tak import daripada luar negara, kita masih bergantung, masalah harga barang makanan ni kita tak boleh selesai. Jadi kalau beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, katakanlah kita menang, Pakatan Harapan menang, kalau kita beritahu, mulai daripada sekarang dengan mandat rakyat yang kita bagi kepada kita akan gerakkan susun atur penggunaan tanah pertanian di negara ini bermula dengan tanah-tanah Felda supaya kita dari satu peringkat ke satu peringkat kita tukar secara besar-besaran untuk mula menukar daripada tanaman kelapa sawit kepada tanaman-tanaman makanan untuk menggantikan import makanan kita. Bila kita buat begitu maksudnya apa? Segala peruntukan, kepakaran, tenaga, tumpuan kerajaan ialah untuk membantu merencanakan kembali aktiviti ekonomi di kawasan Felda. Sebab Felda yang paling tanah. Kau tanya saya macam mana lagi nak buat? Saya kata Felda dulu pakcik, 50 tahun lepas sebenarnya bermula sebagai koperasi besar. Felda konsepnya ni koperasi besar. Kita bagi tanah, sumbangan ahli ialah kamu buka tanah, kamu tanam. Sumbangan pengurusan Felda ialah kita aturkan soal baja dan sebagainya dah. Konsep koperasi ini kita boleh buka lagi, tetapi kita bantu generasi seterusnya daripada kalangan anak-anak Felda supaya mereka bekerjasama dengan sesama mereka. Daripada 10 ekar contohnya, kalau ada satu koperasi yang mengawal 100 ekar daripada 10 keluarga, biar ada syarikat-syarikat keluarga dalam bentuk koperasi untuk menguruskan tanah-tanah Felda untuk menanam makanan dan juga tanaman-tanaman yang akan menggantikan import makanan kita. Kau tanya saya lagi, macam mana nak buat lagi? Daripada bagi wang percuma kepada orang-orang besar, kepada syarikat-syarikat besar,
kita sanggup bagi subsidi makanan kepada keluarga-keluarga pengusaha Felda yang mengusahakan dan menukar kepada makanan ini, supaya kalau harga di luar itu RM10, kos untuk mengeluarkan itu RM12, kita akan bagi subsidi pertanian, subsidi pengeluaran makanan pertanian. Sebab daripada kita bayar RM2 itu untuk kepada negara luar import makanan, saya lagi rela bayar RM2 itu kepada keluarga-keluarga dan syarikat Felda untuk tanam makanan. Susah ke nak buat? Tak payah. Boleh buat. Idea itu idea bergenas ke? Daripada dulu orang dah bercakap makcik-makcik. Semua orang tahu. Patut dibuat, perlu dibuat. Kenapa tak dibuat? Sebab sebelum ini Menteri Felda ialah Azmin Ali. Macam mana dia nak buat? Sebab sebelum ini orang-orang Felda, menteri-menteri Felda yang kita letak, dia sebut mulut saja soal. Alah, kesiannya lah kat Felda ni. Dia peduli ke macam? Dia tak peduli. Jadi sebab itu, saya beritahu, menang kalah wallahualam, saya tak tahu. Saya tak boleh nak kata, kali ini Pakatan Harapan menang. Saya berdoa Pakatan Harapan. Saya nak Pakatan Harapan menang, itu keadilan menang. Keadilan kekal di Sekijang. Dia bukan soal kami, saya nak jadi, tak adalah aku nak jadi menteri. Betul. Saya dah tahu dah. Kalau saya sebut sebelum 2018, orang tak percaya. Tapi lepas 2018, pakcik-makcik tahu. Boleh tanya semua wakil rakyat yang ada kat depan ni. Saya tak pernah telefon dia minta satu benda pun. Dia nak kontak saya pun tak boleh. Sebab bagi saya dah buat tanggungjawab saya. Kamu dah jadi wakil rakyat, dah tukar kerajaan. Saya berdoa kamu buat kerja dengan baik. Saya nak balik ke kehidupan biasa saya, anak bini saya. Itu niat saya. Menang kalah dalam pilihan raya ini, saya tak tahu. Tapi adalah menjadi tanggungjawab. Sebab saya kini timbalan Presiden PKR. Jawatan penting dalam politik negara. Kalau 10 tahun dahulu, tumpuan saya ialah kejau mat-mat sakau yang makan duit rakyat ini. Satu persatu mereka telah kena buang daripada politik. Jatuh daripada jawatan politik. Ada yang dah masuk penjara. Yang itu saya dah buat, saudara-saudari. 10 tahun akan datang, menang kalah Pakatan Harapan, niat dan objektif saya ialah kita kena tukar pendekatan dan juga cara kita menguruskan ekonomi pendidikan di negara ini supaya rakyat biasa macam adik kakak, pakcik-makcik. 10 tahun daripada sekarang, bila saya datang ke Sekijang, boleh beritahu, kami sekarang ialah peladang jagung yang berjaya, yang mengedarkan jagung kami bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan sebab itu kita tak ada masalah harga ayam turun naik dah, sebab jagung pun kita tanam dah sekarang. Itu matlamat saya. Menang kalah, saya akan tetap cerita, sudah sampai masanya kita ubah aktiviti ekonomi di tanah-tanah rancangan Felda. Sudah sampai masanya kita latih anak-anak generasi kedua ini supaya mereka ada syarikat sendiri dan menguruskan sendiri tanah-tanah ibu bapa mereka. Dan kita akan bagi bantuan dan kita akan bagi subsidi supaya mereka boleh membantu negara menghentikan pergantungan kepada import makanan. Menang kalah tak apa, tapi selalunya pakcik-makcik ingat, selalunya kalau saya kata kita akan buat, 10 tahun pun insyaAllah jadi, saudara-saudari. Tak jadi tahun depan, tahun 2 tahun lagi akan jadi, tak jadi tahun 2023, insyaAllah 2025 jadi, saudara-saudari. Tetap kekal dengan hasrat kita untuk kita ubah kehidupan masa depan anak-anak kita. Kami di kerajaan, kalau kami menang, kita buat sebagai kerajaan. Kalau kita kalah, kita akan tekan dia untuk dia buat daripada meja pembangkang kami di Parlimen, insyaAllah. Jadi dengan harapan itu, saya datang ke Sekijang Segamat, saya tak boleh janji nak bagi itu, nak bagi ini, tak boleh. Saya tak ada duit, saya tak ada cincin. Saya hanya ada akal, saya ada otak saya ada tenaga saya, dan saya ada kawan-kawan yang jujur dengan saya dalam keadilan dan Pakatan Harapan. Kalaupun kita ambil masa 5, 6, 10 tahun untuk kita ubah keadaan ini, kita akan terus bercakap sehinggalah kita selesaikan segala perit dan juga ketimpangan yang ada dalam Felda dan di tanah-tanah rancangan,
supaya kalau saya bersara nanti 10, 15 tahun daripada sekarang, bila saya sampai ke Sekijang Segamat, saya boleh beritahu, ingat tak dulu-dulu, akulah yang dulu-dulu cakap, kita semua kena mula tanam jagung, tanam sayur, tanam bahan makanan, kerana itu akan menjadi nadi keselamatan rakyat kita pada masa akan datang. Jadi dengan itu, saya harap saudara-saudari balik berfikir, beritahu kepada rakan-rakan, pilihan raya mungkin 1 bulan daripada sekarang, saya serahkan kepada kebijaksanaan saudara-saudara. Sebagai orang nombor 2 dalam PKR, sebagai pengarah pilihan raya, kami semua akan buat yang terbaik untuk memilih calon-calon yang terbaik kepada saudara-saudara.